gejala sebelum memasuki tempat kerja, institusi pendidikan, pusat jagaan seperti rumah orang tua dan sebagainya. CAPP bertujuan melindungi daerah hijau kekal bebas dari jangkitan COVID-19 dan menukarkan daerah kuning kepada hijau dalam tempoh 14 hari. Putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Kita teguh, kita menang. Para murid sekalian, anda semua pasti sudah mengetahui tentang COVID-19. Virus ini berjangkit daripada individu kepada individu melalui titisan pernafasan dan juga sentuhan. Antara gejala penyakit ini adalah demam, batuk, selsema dan sukar bernafas. Bagaimanapun, tanpa gejala-gejala ini, anda mungkin boleh menjadi pembawa kepada virus ini tanpa anda sedari. Demi memutuskan rantaian jangkitan virus ini, langkah-langkah pencegahan seperti berikut mesti dipatuhi. 1. Kerap mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau pensanitasi tangan. 2. Pakai pelitup muka kepada yang bergejala dan berimuniti badan rendah. 3. Amalkan penjarakan sosial 1 meter antara individu. Dan 4. Kekal berada di rumah sekiranya tiada keperluan untuk keluar. Langkah-langkah yang disebutkan tadi bermakna anda semua tidak dibenarkan untuk bersembang rapat, berkumpul dan bersentuhan. Kepatuhan anda kepada langkah-langkah pencegahan ini memberi makna yang besar kepada negara. CAPP adalah pendekatan pembudayaan norma baru untuk mencegah penularan COVID-19. C adalah cegah COVID-19 dengan mendidik keluarga serta komuniti norma baru kehidupan. A. Amalkan tingkah laku baik bagi menyelamatkan diri, keluarga dan komuniti dari jangkitan COVID-19. P. Patuhi SOP pengoperasian sektor-sektor utama negara dan lain-lain arahan kerajaan. P. Pantau status kesihatan diri dan keluarga. Segera dapatkan rawatan jika bergejala, lakukan saringan suhu badan dan gejala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang saya hormati para ibu bapa waris penjaga dan juga rakan-rakan sekalian yang telah pun membuat pendaftaran kemasukan ke tahun 1 ke SK Pokok Sena bagi tahun sesi persekolahan 2021. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, live ini kita paparkan untuk memberi sedikit pendedahan dan perkongsian tentang tata cara kemasukan dan apa yang berlaku terhadap anak-anak murid tahun 1, khasnya sepanjang persekolahan pada tahun ini. Yang pertama sekali, ibu bapa hendaklah sentiasa mengambil maklum tentang pengumuman tarikh pembukaan sekolah yang akan ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Baik, apabila telah diumumkan tarikh tersebut, tuan-tuan dan puan-puan boleh bersedia dengan kehadiran murid ke sekolah. Yang pertama tentang pakaian ataupun uniform seperti biasa.
berkaitan dengan baju dan uniform murid perempuan seperti biasa. Kasut, jika tuan-tuan memilih kasut yang berwarna hitam, sebaik-baiknya stokin berwarna hitam. Jika memilih stokin yang berwarna kasut yang berwarna putih, stokin pula yang berwarna putih. Kasut yang menjadi pilihan tentulah kasut yang telah mengambil kira tentang daya serap dan juga penyaluran gerak udara untuk keselesaan anak-anak tuan-tuan dan perempuan sekalian. Baik, sebaik saja anak tuan-tuan telah memilih sekolah kebangsaan Pokok Sena, tuan-tuan dikehendaki menghantar di 2 pintu pilihan, ya, bagi mengelakkan kesesakan, iaitu pintu pertama di hadapan pintu pertama. Sampai saja di laluan pintu utama, anak tuan-tuan akan diambil suhu oleh guru-guru bertugas kita yang telah kita tetapkan. InsyaAllah seawal 7 pagi, ya, pada hari yang pertama ini. Kemudian tuan-tuan perlu tunggu sebentar, kita mengambil suhu dan bila kita telah memastikan tiada gejala, ya. Tiada gejala bermaksud anak tuan-tuan suhunya tidak melebihi 37.5, tidak batuk, tidak sesama, tidak sakit kerongkong dan sebagainya, ya. Jadi pastikan dahulu di rumah sebelum hadir ke sekolah, dan apabila sekali lagi bila sampai di sekolah, anak tuan-tuan akan diambil suhu tersebut. Jadi untuk makluman waris tahun 1, pada tahun ini seperti kebiasaan tahun-tahun yang lalu, anak tuan-tuan akan disambut oleh guru-guru kita terus ke kelas yang kita akan tetapkan nanti. Jadi ibu bapa tidaklah perlu bimbang berada dalam kawasan sekolah. Tuan-tuan telah memilih SK Pokok Sena, tentulah ibu bapa sekalian berasa yakin dengan kemampuan para guru kita untuk menjaga kebersihan, jaga kebajikan anak tuan-tuan khasnya di dalam memastikan pembelajaran dapat dijalankan dengan sempurna. Tuan-tuan sekadar menghantar anak tuan-tuan di pintu pagar dan kami akan sambut dan bawa ke kelas yang akan kita tetapkan. Baik. Sambil anak tuan-tuan dibawa ke kelas, anak tuan-tuan juga akan ditunjukkan nanti beberapa lokasi laluan masuk ke kelas dan telah pun pihak PIBG dan pihak sekolah menyediakan tempat basuh tangan. Kita ada lebih kurang 10 lokasi, ya, di mana-mana di kawasan sekolah, tempat basuh tangan yang lengkap dengan sabun. Jadi kita telah pun pada tahun 2020 menjadikan budaya ataupun amalan basuh tangan menjadi amalan setiap murid dan warga yang hadir masuk ke kawasan sekolah, ya. Jadi pastikan anak tuan-tuan bila keluar saja daripada berada dalam kawasan sekolah, sentiasalah basuh tangan, kita sediakan sabun dan sebagainya untuk jaga kesihatan. Ibu bapa yang saya hormati sekalian, saya tegaskan lagi sekali bahawa waktu persekolahan bagi murid-murid tahun 1 adalah seperti berikut. Pada hari Isnin dan hari Selasa, 7.30 pagi dan waktu pulangnya pukul 1. Manakala hari Rabu dan Khamis, waktu masuk 7.30, waktu pulang 12.30 tengah hari. Manakala hari Jumaat 7.30 sehingga 12 tengah hari. Walau bagaimanapun, bagi mengelakkan kesesakan di pintu-pintu keluar nanti, kita akan memberi kemudahan kepada murid-murid tahun 1 dahulu untuk berada di pintu pagar pada jam 12 dan minta ibu bapa juga menunggu anak tuan-tuan pada waktu yang telah ditetapkan.
tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ingatkan juga, kalau kami telah mendidik anak-anak tuan-tuan untuk menjaga SOP penjarakan dan sebagainya, nanti apabila tuan-tuan menghantar, pastikan juga tuan-tuan memakai mask waktu menghantar dan juga waktu mengambil anak tuan-tuan dan puan-puan. Anak tuan-tuan akan berada dalam kawasan sekolah. Bila kita telah mengenali ibu bapa yang mengambil, kita baru benarkan anak tuan-tuan keluar daripada kawasan sekolah, khasnya kepada murid tahun 1. Pastikan janji temu anak tuan-tuan, jika menghantar di pintu pertama, pulangnya juga di pintu utama, dan jika pulangnya pada menghantarnya pada pintu kedua, ambillah di pintu kedua. Ini yang salah kerap kali berlaku, tercari-cari anak tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Seterusnya, apabila telah pun melalui kawasan basuh tangan masuk dalam kelas, anak tuan-tuan akan diberi, kita akan mencatat suhu anak tuan-tuan di dalam buku log kehadiran, setiap hari persekolahan. Dan saya ingin maklumkan kepada ibu bapa sekalian, bagi tahun 2021 ini, sekolah akan menekankan lagi sekali tentang 3K yang menjadi keutamaan, yang menjadi satu misi kita, iaitu sentiasalah menjaga kesihatan, menjaga keselamatan dan juga kebersihan. 3K. Masuk kawasan sekolah, basuh tangan. Keselamatan, pakai mask. Kebersihan, jaga kebersihan, masuk tandas dan sebagainya nanti, berada di dalam kawasan sekolah, jangan buang sampah merata-rata. Yang ini akan menjadi keutamaan sekolah, supaya semua warga sekolah berada dalam keadaan yang selesa, untuk kita belajar khasnya. Tuan-tuan, bila murid telah pun berada dalam kelas, mereka akan belajar. Untuk makluman kepada waris yang baru, mungkin yang kali pertama anaknya di tahun 1, sistem pendidikan sekarang adalah sistem yang menekankan tentang fun learning, iaitu kita belajar dengan rasa kegembiraan. Berilah keyakinan kepada guru-guru kita, kita akan menggalakkan, mewujudkan rasa seronoknya murid itu hadir ke sekolah. Kita ada pelbagai kemudahan, kita ada pelbagai lokasi, tempat kemudahan yang pelbagai di SK Pokok Sena yang kita akan jadikan sebagai satu motivasi kepada murid-murid kita hadir ke sekolah pada sepanjang tahun jika dibenarkan pada tahun ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seterusnya bagaimana pula dengan waktu rehat anak tuan-tuan dan puan-puan? Seperti biasa, tahun lepas dan tahun ini kita tegaskan lagi sekali, sekolah sentiasa menggalakkan budaya membawa bekal dari rumah. Tuan-tuan masak dan sebagainya, bawa minuman sekali untuk anak tuan-tuan makan di sekolah. Anak tuan-tuan akan makan di dalam kelas. Bagi yang ibu yang tidak berkesempatan ataupun tuan-tuan, anak tuan-tuan mungkin lebih selesa untuk membeli di kantin, kita akan mengiringi anak tuan-tuan, guru-guru akan mengiringi anak tuan-tuan ke kantin, dan kita juga akan melatih tentang SOP penjarakan pembelian makanan di kantin, dibawa makanan itu terus makan dalam kelas, dan kita juga selepas makan seperti biasa, kita latih anak tuan-tuan baca doa makan sama-sama, buang sampah dan basuh tangan dan mulakan pembelajaran seperti biasa pula. Inilah budaya ataupun rutin yang kita kena patuhi di sekolah untuk keselesaan bersama. Seterusnya, murid-murid, ibu bapa yang saya hormati sekalian, seperti mana saya katakan tadi, waktu pulang, ibu bapa perlu mengambil ataupun menunggu di kawasan pagar kawasan sekolah, memakai mask. Kita tidak benarkan
ibu bapa tidak memakai mask, mengambil anak tuan-tuan ataupun berada dengan ibu bapa yang lain yang memakai mask. Jadi pastikan ya, anak tuan-tuan juga apabila pulang nanti digalakkan memakai mask sewaktu berada di luar kawasan sekolah. Okey. Seterusnya, bagaimana pula dengan tata cara murid-murid ke tandas? Mungkin menjadi tanya-tanya ibu bapa sekalian. Jadi, setiap kelas kita ada pas kebenaran keluar kelas. Murid yang memakai pas dibenarkan keluar. Ya, kita ada 4 lokasi untuk kemudahan tandas kepada murid-murid sekalian. Ya, untuk menggunakan tandas di setiap aras bangunan sekolah. Jadi, tidak menjadi kesesakan, insya-Allah, dan kita benarkan setiap tandas itu hanya ada 4 orang murid saja pada satu-satu masa. Dengan memakai pas, meletakkan pas kebenaran keluar dan masuk ke bilik tandas yang kosong yang kita tentukan melalui pas keluar nanti. Seterusnya, bagaimana pula dengan murid-murid yang bergejala? Seperti mana yang saya katakan tadi, pihak sekolah dari masa ke semasa kami mengamalkan mengambil suhu kali yang kedua. Kita membuat secara rambang. Ya. Kebiasaannya pada tahun lepas kita mengambil suhu setiap murid pada pukul 10 hingga pukul 11 pagi kali kedua. Ya. Jadi jika ada murid-murid yang mempunyai gejala, kita terus membawa murid tersebut ke bilik isolasi ataupun bilik rehat murid sementara menunggu kita menguruskan dengan ibu bapa mengambil sendiri ataupun jika kita telah mendapat persetujuan ibu bapa, kita akan menghubungi pusat kesihatan daerah untuk mengambil anak tuan-tuan. Ya, jika ada gejala-gejala seperti demam, batuk dan sesama, ya, dan sebagainya. Seterusnya, bagaimana pula dengan pembelian alat-alat tulis dan sebagainya? Untuk makluman ibu bapa sekalian, apabila dibenarkan oleh pihak kementerian, ya, kedai buku itu dibuka, kita akan memberi keutamaan. Saya memberi jaminan kepada waris tahun 1 terlebih dahulu untuk membeli peralatan alat tulis kepada anak-anak tuan-tuan. Ya, kita akan membuat jadual kemasukan membeli, ya, dan kemungkinan juga kita akan mendapat persetujuan kedai buku untuk melanjutkan masa sehingga waktu petang, ya, jika dibenarkan nanti setelah mendapat kebenaran untuk mengelakkan kesesakan di kedai-kedai buku, ya. Jadi berilah kerjasama kepada pengawal keselamatan, ya, dengan sebelum masuk ke kawasan sekolah mengambil suhu, memakai mask, ya, membuat penjarakan dan sebagainya. Baik, seterusnya bagaimana pula dengan buku teks? Alhamdulillah, mengikut perkiraan kita pada tahun ini, bilangan murid kita yang mendaftar untuk tahun 1 2021 adalah seramai 112 orang dan buku teks kita adalah mencukupi dan kita boleh edarkan bila-bila masa saja. Saya fikirkan pada minggu pertama persekolahan, insya-Allah buku teks ini akan dapat kita edarkan kepada murid-murid tahun 1. Ya. Saya juga memberi jaminan bahawa jika sekiranya buku teks tidak diterima, tuan-tuan bolehlah menghubungi saya terus, ya, melalui telefon saya dalam grup WhatsApp yang kita telah wujudkan kepada tuan-tuan, ya. Seterusnya, bagaimana dengan aktiviti sepanjang cuti sebelum buka sekolah ini? Seperti mana yang kita sedia maklum, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita akan semua murid tahun 1. Kita harap ibu bapa dapat memberi kemudahan menggunakan pembelajaran secara maya dan kita akan buat jadual, ya, untuk murid-murid tahun 1 khasnya supaya mengikuti pembelajaran dari pengajaran dan pembelajaran dari rumah, ya. Yang kita akan
hantar latihannya setiap hari persekolahan anak tuan-tuan berada di rumah. Jadi tuan-tuan, kemungkinan tuan-tuan bekerja dan kemudahan peranti telefon ini berkongsi dengan anak tuan-tuan janganlah menjadi satu alasan, dan kita percaya selepas tuan-tuan pulang dari waktu bekerja, berilah bimbinglah anak tuan-tuan membuat latihan dan sebagainya agar tidak ketinggalan, ya. Jadi boleh, walaupun kita memberi masa, tuan-tuan, saya yakin dan percaya tuan-tuan akan terus membantu anak tuan-tuan apabila telefon ini berada bersama dengan anak tuan-tuan dan juga tuan-tuan sekali. Seterusnya, dalam hal-hal lain ini, saya ingin memaklumkan, ya, semua peralatan murid, jika bag, pensel, kotak pensel, kasut dan sebagainya, sebaik-baiknya ditanda ataupun ditulis nama. Bag ni diletakkan, ditulis nombor telefon, ya. Peringkat awal ni supaya sebelum kami dapat mengenali dengan lebih dekat anak tuan-tuan, ya. Jadi kemudah kami untuk menghubungi tuan-tuan dan puan-puan dari masa ke semasa. Saya juga ingin mengajak kepada waris yang baru mendaftar di SK Pokok Sena supaya join Telegram Sekolah Kebangsaan Pokok Sena. Tuan-tuan buka Telegram, tuan-tuan search dekat Telegram Sekolah Kebangsaan Pokok Sena, join Telegram untuk mendapat sebarang info ataupun maklumat berkaitan perkembangan sekolah, ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mungkin tertanya-tanya, ya, bolehkah kami ibu bapa masuk ke kawasan sekolah? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah pada minggu pertama saya akan berada dengan beberapa orang guru, akan cuba menyelesaikan dahulu di luar kawasan pintu pagar. Kita akan benarkan, mungkin ada beberapa waris yang dibenarkan masuk untuk berurusan dalam pejabat, mungkin yang saya boleh selesaikan di luar dan sebagainya. Saya memberi jaminan bahawa setiap satu persoalan kita akan cuba selesaikan untuk pemahaman semua pihak, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekolah adalah tempat belajar. Jika kami sentiasa mendidik anak tuan-tuan mematuhi SOP penjarakan, cara makan, basuh tangan, jadi kami berharap benar, warga guru berharap benar supaya tuan-tuan juga nanti bila berada di kawasan sekolah, teruslah bertanyakan kepada anak tuan-tuan tentang pematuhan di kawasan sekolah, patuh juga apabila berada di luar kawasan sekolah, ya. Jadi saya ingin berkongsi satu pengalaman saya, iaitu kemungkinan pada suatu masa dahulu, ini pengalaman saya sendiri, saya bertanya kepada anak-anak saya, apakah hari ini cikgu telah memberi kerja rumah, ataupun kerja rumah apakah yang telah diberikan oleh guru. Tapi pada tahun ini, pada kali ini, marilah kita berubah. Apabila kita berjumpa anak kita selepas pulang daripada sekolah, tuan-tuan bertanyalah apakah soalan yang ditanya oleh anak tuan-tuan kepada guru-guru. Saya yakin jika ada keinginan untuk bertanya, keberanian untuk bertanya, itulah pembelajaran yang dekat di hati, yang boleh memberi kesan yang lebih mendalam tentang pemahaman sesuatu topik kemahiran yang diajar oleh guru, ya. Tanyalah, didiklah anak-anak kita supaya sentiasa bertanya kepada guru tentang apa saja yang menjadi kemuskilan anak-anak tuan-tuan. Marilah kita bermula dari tahun 1, ya. Seterusnya, pada masa yang sama, saya juga berpesan kepada diri saya tentang
perlunya kita mencari masa untuk bersama dengan anak-anak kita. Ya. Jangan kita menunggu masa terluang kita, barulah kita berada dengan anak-anak tuan-tuan, ya, berada bersama dengan anak-anak kita. Jadi kita carilah masa masa kita untuk bersama dengan mereka, terutama dalam membantu pembelajaran di rumah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kejayaan sekolah, kecemerlangan sekolah bukan bergantung kepada sekolah semata-mata. Tetapi marilah kita bersama-sama dengan saya, dengan guru-guru saya, dengan PIBG kita yang sentiasa membantu sekolah, dengan komuniti dan sebagainya. Saya yakin dan percaya segala yang berlaku pada fasa pandemik COVID-19 ini bukanlah menjadi satu halangan untuk kita, ya, untuk kita memastikan anak-anak kita ketinggalan dalam pelajaran. Marilah kita menjadikan bahawa ini adalah cabaran, kita redha, kita terima menjadi cabaran dalam memastikan pembelajaran anak kita mesti diteruskan, mesti menguasai kemahiran-kemahiran supaya kemenjadian murid kita, anak-anak tuan-tuan, yang menjadi harapan saya juga, ya, menjadi harapan, menjadi kekuatan kepada saya untuk kami sama-sama bekerja. InsyaAllah saya yakin kita boleh bersama-sama. Jika ada satu dua soalan, yang ada bertanya sebelum saya menutup. Baik, ada ibu bapa bertanyakan tentang jika ada kemusykilan, bagaimana kami ingin menghubungi. Hubungi saya terus di nombor yang saya masukkan dalam grup WhatsApp tahun 1 dan juga saya maklumkan dalam Telegram sekolah nanti, ya. Terusnya ada soalan yang kedua. Baik, bagaimana dengan pengesahan dan perlu pencetakan dan sebagainya? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada hari pertama persekolahan ataupun terus berhubung dengan saya melalui telefon, kita akan selesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pengesahan penempatan murid-murid tahun 1 nanti. Saya rasa tidak ada satu pun yang boleh menjadi penghalang kepada anak-anak tuan-tuan untuk datang, hadir ke sekolah. Ya. Hadirlah ke sekolah, saya yakin mereka akan seronok belajar dalam suasana yang baru ini. Ya. Kita jaga diri kita semua. Ya. Kita jaga, dan saya yakin kita bersama-sama dalam memastikan kecemerlangan, kemenjadian murid-murid kita, SK Pokok Sena, Kepala Batas Pulau Pinang. Segala salah dan silap, maaf dari saya. Dan sehingga kita berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jaga kita.